Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okay, baik. Pertama-tamanya saya nak mohon maaf sangat sebab saya agak terlambat sikit sebab tadi saya ada mesyuarat. Jadi dijangka mesyuarat habis awal, Alhamdulillah. Namun saya ada sedikit persiapan sebab jadi saya terpaksa start lewat lah, dalam 3 minit lewat daripada masa yang disebut. Jadi namun Alhamdulillah dapat lagi kita bertemu pada malam ini untuk tajuk seperti yang dipost, iaitu tips pengurusan masa. Okey, jadi untuk sembang santai total lockdown untuk kali yang keberapa untuk kali yang ke-11 pada malam ini, insya-Allah saya akan cuba kongsikan kepada anda semua tentang bagaimana tips ataupun cara kita nak uruskan masa. Baik, jadi berbaki masa yang tak lama, kita terus kepada poin yang pertamanya. Kita kena tahu dulu, antaranya ulama' dia pernah menggariskan, dia pernah menyebut ataupun memberi panduan pada kita, masa ni dia bahagikan kepada 3. Semua orang sama ada masa 24 jam, tapi dia bahagikan masa ini kepada 3. 8 jam, 8 jam, 8 jam. Yang pertama, 8 jam pertama adalah untuk beribadah, kan? 8 jam pertama untuk beribadah, 8 jam kedua adalah untuk bekerja, kan? Untuk kita buat apa-apa aktiviti, bekerja dan sebagainya. Dan 8 jam yang ketiga adalah untuk rehat. Jadi ini poin pertama yang kita kena tahu, keadaan masa ataupun sifat ataupun kita kata bentuk ataupun kita boleh kata masa ini dibahagikan kepada 3 bahagian tersebut. Okey, so bila kita dah tahu masa ini kegunaannya untuk 3 perkara ini, jadi senanglah kita nak susun masa kita. Kadang-kadang isunya masalah adalah bila kita tak tahu masa yang kita ada ni kita nak guna untuk apa. Malah ada orang yang mungkin sehingga macam tadi saya ada terbaca dalam grup Telegram lah, saya ada join beberapa grup Telegram. Dia kata MCO ni, PKP ni dia manfaatkan masa dia untuk tengok movie, dia tulis itu tak apalah nak tengok movie sampai muntah. Jadi kalau kita kata movie tu dia tergolong kat mana? Kan dia bekerja ke, masa rehat ke, ataupun masa ibadah? Kotlah kalau dia anggap tengok movie itu ibadah, wallahualam, terpulang. Okey, baik. So itu perkara pertama yang kita kena jelas dulu tentang masa. Jadi berkenaan masa ni juga, antara yang kita kena tahu adalah Allah sendiri telah bersumpah atas masa itu, dan Allah menyebut sesungguhnya memang manusia ini dalam kerugian, dan surah Al-As Allah menyebut Bismillahirrahmanirrahim, wal-'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi dalam bab masa ni memang Allah sendiri telah bersumpah, macam saya sebut tadi, kan. Jadi kita kena gunakan masa yang ada ni untuk beramal soleh, kemudian berpesan-pesan pada kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Okey. So bila itu yang pertama tadi, kita dah tahu masa tu boleh dibahagi kepada 3. Yang kedua adalah kita boleh guna juga trik semalam. Bagi siapa yang tengok live saya semalam, antara prinsipal yang disebut bagaimana kita boleh susun aktiviti kita itu menggunakan prinsipal tersebut, urgent important, important not urgent, urgent but not important, and not urgent not important. So bila kita susun masa kita ni dengan nak buat aktiviti tersebut, maka barulah masa kita itu akan lebih efisien, sehingga bagi siapa yang pernah ada pengalaman ataupun ada rezeki pernah baca buku Dr. Daud Bakar yang bertajuk 25 jam sehari, kan, lebih kurang macam itulah tajuk dia, kan. Jadi mula-mula bila dia keluar buku tu, saya ingat dia nak sebut dia ada 25 jam, kan. Tapi ada komen-komen sahabat yang pernah baca buku dia, dia menyebut bagaimana antara yang dia share tu, bagaimana dia
menguruskan masa lah. Jadi itu yang kedua, kita kena tahu masa ini disumpah oleh Allah. Jadi memang kita tak boleh nak buat main dengan masa. Hatta contoh sekarang 9.53, kalau kita nak sebut, kalau kita nak panggil contoh waktu 9.52, 9.51, masa tu pun dah berlalu sangat jauh pada kita. Memang masa itu sangat laju tinggalkan kita. Kan? Jadi memang masa ini dia sangat-sangat penting lah untuk kita hargai. Okay. Itu poin nombor 2. Poin yang ketiga, antara yang kita boleh amalkan ataupun set dalam mindset, buatkan, adalah masa ini ibarat emas. Kan? Orang selalu sebut pepatah masa ini ibarat emas. Jadi kadang-kadang ada orang jutawan ataupun orang yang memang dia tak ada masa, ataupun kan tak ada, dia sangat tak ada masa lah, senang kata. Kita boleh kata dia ni memang masa dia itu adalah duit. Sebagai contoh, berapa minit yang diluangkan untuk seseorang itu adalah bernilai beberapa ribu juta contohnya, ratus juta dan sebagainya lah. Jadi memang dia menjadikan masa itu adalah sumber kepada kewangan dia. Bermakna dia memang utilize, menggunakan masa yang dia ada tu sebaik mungkin. Tapi ada tak kita macam tu? Masa yang kita ada ni kita gunakan dengan betul-betul sebaik mungkin. Kita pastikan setiap saat yang berlalu, setiap minit yang berlalu itu memang kita gunakan dengan sebaik mungkin. Jadi bila kita dah letak mindset bahawa masa itu adalah emas, masa itu memang sangat-sangat berharga. Jadi kita akan jaga betul-betul masa kita ni, kita akan susun. Pastikan tiada orang kata masa yang dibuang begitu saja. Itu tips ketiga. Kita set dalam mindset bahawa masa itu ibarat emas. Maka barulah kita akan betul-betul hargai masa. Tapi antara masalah adalah bila mana kita menganggap masa itu banyak, tak apa, esok ada lagi dan sebagainya, menyebabkan kita rasa macam okey, tak apa. Kan? Okey. Jadi seterusnya, poin yang keempat, saya boleh kata poin terakhir lah yang saya nak share pada malam ini adalah bagaimana ulama-ulama mereka menjaga masa. Kalau kita tahu banyaklah cara-cara ulama menjaga masa ni dan mengikut cara mereka masing-masing. Jadi mana yang tahu ataupun ada yang kenal mana ulama yang jaga masa dan sebagainya, maka boleh share lah dengan di ruangan komen, insyaAllah. Jadi ulama yang saya nak share ini iaitu almarhum Tuan Guru Harun Din. Pernah diceritakan waktu kelas kami, dia sendiri cerita, beliau sendiri menceritakan ada suatu hari itu mereka akan ke suatu tempat pada jam 8. Lebih kurang macam itulah, pada jam 8 pagi. Jadi dalam 7.45 ataupun 7.50 Tuan Guru dah standby dah, nak gerak. Kan? Kemudian antaranya lagi ada beberapa AJK lah, AJK Perubatan Darul Syifa pada pagi itu yang turut sama hadir. Tapi bila jam dah tunjukkan pukul 8, tapi ada beberapa lagi yang sepatutnya ikut sekali tapi dia ni tak sampai lagi, maka Tuan Guru terus kata pada dia punya driver, dia kata okey, dah pukul berapa ni? Pukul 8 jalan. Kemudian apa yang berlaku? Jadi siapa yang sepatut pergi tu dia tertinggal lah. Dia tertinggal pergi. Poin dia di sini ataupun apa yang kita boleh dapat di sini adalah kita mesti mendahului masa. Itu tips dia. Kalau kita ini biarkan masa mendahului kita, maka sampai bila-bila kita tak akan menang dengan masa. Itu tips keempat. Jadi tips keempat adalah kita kena mendahului masa. Barulah kita ini akan sentiasa menjaga ataupun menyusun aktiviti kita sebaik mungkin, dan masa yang kita ada ini dia akan jadi lebih berkat dan lebih bermanfaat, kan? Seperti yang disebut dalam hadis, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang mana manusia itu sering lupa, iaitu nikmat kesihatan dan masa lapang. Kalau dalam bab sihat, tiba-tiba kita sakit, kita tangguh, malaslah, baru sikit je ni tiba-tiba melarat dan
dan sebagainya. Jadi disebabkan kita tidak manfaatkan masa lah. Yang kedua tadi, masa lapang. Kan? Masa lapang yang kita ada ni, sejauh mana kita betul-betul memanfaatkan dia untuk menjadi, kita kata, sebagai punca ataupun pemangkin kepada pergerakan kita. Kan? Saya terus terang saya katakan, saya memang sangat jealous ataupun sangat cemburu pada orang yang memang dia ni, kalau kita kata kelihatannya dia ni terlalu busy ataupun terlalu sibuk. Kan? Bagi saya, mungkin orang, setengah orang nampak busy lah, sibuk lah dia ni tak boleh, tu tak boleh dan sebagainya, menyebabkan dia sangat busy. Tapi bagi saya sendiri, secara personally, saya sangat cemburu dengan orang ni sebab dia masa dia itu sangat penuh. Itu berbanding dengan ada orang lain. Kadang-kadang bila dikenangkan balik waktu zaman kita belajar dulu, ada waktu untuk kita luangkan masa, orang kata yalah, outing dan sebagainya. Kadang-kadang benda tu pun perlu kita buat. Bukanlah kata benda tu maksiat ataupun kita siapa yang outing ni semua lara, bukan. Cuma nak katanya, kalau kita kenang balik lah, itu cerita saya lah. Bila saya kenang balik, mungkin banyak masa tersebut yang saya boleh manfaatkan dengan benda lain yang sepatutnya saya buat. Kan, kesan tu saya nampak hari ni. Jadi saya rasa memang masa yang kita ada sekarang ni sangat cepat. Dan kalaulah kita memang tak jaga masa yang kita ada sekarang ni, maka orang kata bazir lah, rugilah kita. Jadi di kesempatan ini saya nak share juga pada semua. Saya ada satu buku, Wal-As, Masa Pelihara lah. Ini buku karangan daripada Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian haluan agama sekarang. Boleh antum dapatkan di penerbit dia, Pustaka Cahaya Kasturi. Saya bukan nak promote ke apa, tapi memang saya nak bagi tahu buku ini bagi saya memang sangat-sangat kata berharga. Memang sangat rugi bagi yang siapa tak dapatkan buku ni. Kalau siapa yang nak pun boleh PM saya ataupun boleh terus kepada Pustaka Cahaya Kasturi. Okey, antara yang dia sebut di sini tentang tafsir Wal-As itu sendiri, tentang hadis-hadis berkaitan masa, kalam ulama berkaitan masa, pesanan dan wasiat Imam Hasan Al-Banna. Imam Hasan Al-Banna pernah sebut al-wajibat khairun, al-wajibat aktsaru minal awqat. Maksudnya kerja yang kita ada, wajibat yang kita ada ini melebihi daripada masa yang kita ada. Jadi tidak boleh tidak, memang wajib kita untuk manfaatkan masa yang kita ada. Sebab kerja kita terlalu banyak. Sebagai contoh orang yang bisnes, contoh ni Rusdi Saufi. Ni sahabat saya ni, dia ada buka kedai. Boleh pergi ke PM dia lah, boleh tanya. Kan, memang busy nak uruskan stok, nak kira ni dan sebagainya. Memang tak cukup masa. Kemudian buku ni juga dia ada ceritakan kisah ulama membaca, berzikir dan karya. Pernah tak kita dengar kadang ulama dia boleh membaca, antaranya Imam Syafi'i, dia boleh habis khatamkan Al-Quran beberapa kali dalam sehari, ke dalam sebulan, sangat banyak. Kemudian ada ulama dia boleh berzikir dengan bilangan yang terlalu banyak dalam sehari. Sedangkan bila kita fikir balik, masa dia dengan masa kita sama. Soalnya kenapa dia boleh, kita tak boleh? Itu soal masa. Ada diceritakan dalam buku ni. Kemudian bukan sahaja tokoh ulama, juga ada bab 7. Dia ceritakan kisah tokoh barat dan cara diorang pelihara masa. Antaranya Benjamin Franklin, Dwight Eisenhower, ni yang saya sebut semalam, Peter F. Drucker dan sebagainya, Brian Tracy. Dan kemudian antara yang menarik juga saya rasa bab ke-8, bagaimana Menteri Agama ni dulu dia pernah ceritakan pada kami. Dia sebut waktu dia jadi mufti wilayah dan dia kena hadir ke, orang kata dia dah pergi berjumpa dengan Tun Mahathir, waktu tu Perdana Menteri kita. Dan dia ceritakan bagaimana sifat dan Tun Mahathir ni jaga waktu dia. Dan dia sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 poin dalam ni. Siapa nak tahu kena belilah. Dan akhirnya isu-isu dalam masa dan macam mana kita nak pilih jalan yang paling baik dalam masa. Jadi bagi saya memang buku ni sangat
penting untuk share lah, untuk dapatkan. Okey, jadi itu saja. Kalau kita boleh recap balik poin kita pada malam ini. Yang pertama, kita kenali dulu masa itu terbahagi kepada 3 bahagian tadi, iaitu ibadah, kerja dan juga rehat. Yang kedua adalah kita faham bahawa masa ini bukan perkara yang boleh dibawa main, kan? Sebab kita tahu Allah sendiri bersumpah kepada masa, kan? Yang ketiga yang ketiga adalah apa kita kena tahu tentang masa ini. Masa ini dia tidak akan menunggu kita. Maka kita kena mendepani masa. Kita kena depan daripada masa tersebut. Kan? Barulah kita tahu bahawasanya masa ini memang sangat penting dan dia takkan tunggu kita. Okey. Yang keempat, Allahumma salli Muhammad. Saya terlupa, minta maaf yang keempat. Okey. Jadi boleh tengok balik video saya, ada saya dah sebut poin-poin tadi. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya untuk malam ini. Yang baik itu datang pada Allah, yang lemah itu datang pada diri saya sendiri. Moga-moga perkongsian saya tentang tip pengurusan masa ni boleh memberikan manfaat pada sahabat-sahabat yang mendengar, yang komen ataupun yang menonton video ini di luar sana, insya-Allah. Jadi itu saja pada malam ini. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.